Okey ya, kita boleh mulakan. Tadi masalah teknikal apa ni, internetnya. Okey ya, kita mulakan. Hari ini kita masuk surah Asy-Syu'ara ya. Asy-Syu'ara ayat 154 ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anta tiada engkau. Ayat 154 ya. Ma anta tiada engkau. Illa melainkan. Basyarun seorang manusia. Misluna seumpama kami. Fa'ti maka datangkanlah oleh engkau. Bi ayatin dengan satu tanda. In kunta jika adalah engkau. Minas shadiqin daripada orang-orang yang benar. Qala telah berkata ia. Hazihi ini. Naqatun seekor unta betina. Dengar tak yang Ustaz cakap ni? Boleh dengar tak? Salam. Boleh dengar tak Ustaz cakap? Salam. Buka mic. Boleh dengar tak? Ustaz cakap boleh dengar tak? Oh, tak dengar. Bil. Allah Akbar. Okey ya. Baik semula. Technical. Dengar tak Ustaz cakap? Dengar tak sekarang? Boleh dengar tak? Dengar. Okey. Tak ada yang menyahut. Okey, dengar ya. Okey. Ayat 154 kan? Okey. Baik ya, kita mulakan balik. Ayat 154 surah Asy-Syu'ara. Ma anta tiada engkau. Dah. Ma anta tiada engkau illa melainkan. Basarun seorang manusia. Misluna seumpama kami. Fa'ti maka datangkanlah oleh engkau. Bi ayatin dengan satu tanda. In kunta jika adalah engkau. Minas shadiqin daripada orang-orang yang benar. Qala telah berkata ia. Hazihi ini. Naqatun seekor unta betina. Laha baginya. Syirbun ada minuman. Walakum dan bagi kamu. Syirbun ada minuman. Yaumin hari.
maklum yang tertentu. Atau yang ditentukan. Ayat 156. Wala tamassuha. Dan jangan kamu sentuh akannya. Dan jangan kamu sentuh akannya. Bisu'in dengan kejahatan. Faya'khuzakum, maka ia menimpa akan kamu. Maka ia menimpa akan kamu. Azabu oleh azab. Yaumin hari. Azim yang amat besar. Ayat 157. Fa'aqaruha, maka telah menyembelih mereka akannya. Maka telah menyembelih mereka akannya. Fa'asbahu, maka jadilah mereka nadimin, orang-orang yang menyesal. Ayat 158. Fa'akhazahum, lalu telah menimpa ia akan mereka. Lalu telah menimpa ia akan mereka. Al-azabu oleh azab. Inna, bahawasanya, fi zalika, pada itu, la ayah, sungguh satu tanda. Wa ma kana, dan tiada adalah ia. Dan tiada adalah ia. Aktsaruhum, kebanyakan mereka. Mukminin, orang-orang yang beriman. Ayat 159. Wa inna, dan bahawasanya, Rabbaka, Tuhan engkau, lahuwa, sungguh dia, Al-Aziz, yang maha gagah, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Baik, simak semula ayat 154 dari surah Asy-Syu'ara. Simak semula. Ini cerita mengenai tentang Nabi Soleh. Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh diutus oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Samud. Kaumnya disebut kaum Samud. Kaum Samud ni terkenal dengan kehebatan. Orangnya kuat-kuat. Dia boleh tebuk gunung-gunung jadi rumah. Ada bilik, ada hall dan sebagainya. Kemudian tiang-tiang dia diukir cantik. Ini betul-betul batu pejal, bukan cetak-cetak ni. Batu pejal diukir. Batu gunung diukir.
Hebat tak hebat. Tetapi keadaan mereka, mereka mengkufuri Allah. Mereka kufur nikmat Allah. Mereka bermegah-megah dengan hebatnya rumah masing-masing. Apalagi rumah mereka terdiri daripada rumah dalam gua batu, yang dibuat sendiri. Mereka sombong. Jadi kedatangan Nabi Saleh ini nak memperbaiki akidah mereka, supaya mereka bertuhankan Allah, bukan bertuhankan benda dan hawa nafsu. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka, dituduhlah yang Nabi Saleh ini orang-orang di kalangan orang yang kena sihir. Kemudian dituduh lagi, wa ma anta illa basyarum misluna. Tiada engkau melainkan seorang manusia seumpama kami. Kalau kita perkataan biasa, ala Saleh, engkau dengan kami apa bezanya? Manusia biasa, makan minum. Perlukan itu, perlukan ini, dahlah. Janganlah kau nak meletih-letih. Kami tak nak dengar. Fa'ati bi ayatin. Maka datangkan oleh engkau dengan satu tanda, in kunta minas shadiqin, jika adalah engkau daripada orang-orang yang benar. Hai Saleh, jangan cakap banyak. Kalau nak, tunjukkan bukti. Kalau engkau ni sebagai utusan Allah, engkau mengaku dirinya sebagai Rasul Allah, apa buktinya? Apa tandanya? Qala, telah berkata ia, hazina qotun, ini seekor unta betina. Laha, baginya syirbun, ada minuman. Walakum, dan bagi kamu, syirbun, ada minuman. Yaumin ma'lum, pada hari yang ditentukan. Apa maksudnya? Mukjizat yang datang ini adalah unta betina yang disaksikan oleh mereka datang daripada celah batu. Bukan unta betina datang daripada kandang. Itu tak hairan mereka. Tapi unta betina ini datang daripada celah batu. Dan unta betina ini hidup macam mana unta lain juga, perlukan kepada minuman. Jadi masing-masing ada giliran. Bila time unta ini minum, bagi hak dia minum. Time kamu, ambillah untuk kamu. Maknanya, mereka punya telaga. Telaga ini telaga yang menjadi keperluan penduduk di situ. Jadi time unta nak minum, bagi giliran dia minum. Kemudian giliran kamu pun ada. Itu dikatakan yaumi ma'lum. Dan dibagi syarat lagi oleh Nabi Saleh, wala tamassuha bisu'in, dan jangan kamu sentuh dengan kejahatan. Kamu seksa dia, ataupun kamu sembelih dia, atau bunuh dia. Itu adalah kejahatan. Jangan sampai buat macam tu. Tapi kalau kamu nak ambil susunya, silakan. Mana tidak ada kesalahan. Ambillah kalau nak perlukan susunya, ambillah. Tapi jangan disentuh dengan kejahatan. Akibatnya, wa ya'khuzakum azabu yaumin azim. Maka ia menimpa akan kamu oleh azab hari yang amat besar. Ingat, kalau kamu melakukan kejahatan terhadap unta ini, azab yang besar akan menimpa kamu. Tidak akan ditangguh-tangguh lagi. Faqaruha, maka telah menyembelih mereka akannya. Si durjana-durjana ni tak mengendahkan hal itu. Nama pun unta. Kita sembelih je lah, kata mereka. Kita sembelih je. Nabi Saleh tak ada. Kita sembelih je. Daging tu kita lapar-lapar, kita bagi-bagi. Bila dah disembelih, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa berlaku pun. Okey je. Wah, mereka bergembira. Dia katakan bahawa Nabi Saleh sudah tipu kita.
Dia bohongi kita. Tak ada pun azab datang. Ya, bohong si soleh itu. Ya. Jadi mereka pun jumpalah dengan Nabi Soleh nak mengadukan hal yang menunjukkan bahawa Nabi Soleh itu kononnya menipu. Hai Soleh, engkau punya unta kami dah sembelih. Ya, tak ada pun azab datang kepada kami. Jadi selama ni engkau bohonglah kepada kami. Ya. Kata Nabi Soleh. Nabi Soleh bila dengar unta tu dah kena sembelih, ya, merah telinganya bila mendengarnya. Ya. Tak dapat nak kata lah. Nabi Soleh kata, tunggulah 3 hari. Ini dikatakan azab yang cepat sangat. 3 hari. Bukan lama. Ya. Yang lain-lain tu biasanya seminggu, 2 minggu. Ya, baru turun azab yang dijanjikan. Tapi kepada Nabi Soleh ni, Nabi Soleh kata tunggulah 3 hari. Oh, bila Nabi gertak dengan kata 3 hari itu, ya, masing-masing menunggu dalam keadaan berdebar-debar. Muka mereka dah mula berubah-ubah. Ya, tersekejap merah, kejap hitam. Ya, muka mereka. Pas bahu nadimin. Maka jadilah mereka orang-orang yang menyesal. Ya, tapi apa? Ya, menyesal pun tidak ada bergunanya. Wa akhazahumul azab. Ya, maka telah mengenai ia akan mereka oleh azab. Mana azab telah menimpa ia akan mereka oleh azab. Maka setelah masuk 3 hari, azab Allah turun kepada mereka. Tak dapat nak dihalang kedatangannya. Inna fi zalika la ayah. Bahawasanya pada itu sungguh satu tanda. Wa ma kana aksaruhum mu'minin. Dan tiada adalah ia kebanyakan mereka orang beriman. Kebanyakan mereka tak percaya, tak nak beriman. Ya, tapi itulah bukti. Tanda kalau tak percaya sangat, itulah satu tanda, satu bukti. Ya, kepada mereka yang mengingkari atau menolak kata-kata Rasul mereka. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan bahawasanya Tuhan engkau sungguh dia maha gagah lagi maha penyayang. Ini maknanya kalau sampai ayat ni yang berbunyi inna rabbaka lahuwal azizur rahim, tanda sebagai rangkap akhir cerita satu-satu kisah. Dalam surah ni lah. Dalam surah lain tak ada lah surah ni. Jadi habis satu kisah, ditutup dengan inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Jadi kisah Nabi Soleh ni sekadar itu. Baik, sebelum kita sambung seterusnya, maka kita semak semula kedudukan tata bahasa daripada kalimah-kalimah yang kita bacakan tadi, yang ditafsirkan dan diterjemahkan. Kedudukannya macam kita belajar sorof lah. Macam biasa. Kalau madi sebut madi, ma'ruf ke, majhul ke, mudhari pun macam tu juga. Amar ke, isim ke. Okey, kita ambil daripada ayat 154 yang dibaca tadi. Kita tengok perkataan di sini, perkataan fa'ti. Fa'ti tu, jumpa tak fa'ti? Fa'ti ni maka datangkanlah oleh engkau. Fa tu maka, iti itu mana datangkanlah oleh engkau. Itu fi'il apa tu? Kalau makna macam tu. Walaupun dia tidak fi'il amar, walaupun dia tidak mengikut kaedah sorof yang kita belajar, sebenarnya kita belum belajar lagi. Ini huruf mu'tal. Dalam segi makna, kita tentukan dalam segi makna itu amar. Kunta termasuk apa? Kunta. Nama ni fi'il madi nakis. Fi'il madi nakis. Mana dia kurang. Dia daripada kana. Kana, jadi kunta, kuntu, kuntum. Jadi, kenapa disebut nakis? Kita terjemah tak ada telah. Itu nakis. Nakis maknanya kurang. Kalau yang madi biasa, kita letak telah.
Untuk kana dan kunta ni kita tak payah letak telah. Telah adalah engkau. Jadi telah tu buang. Adalah engkau. Ya. Namanya fi'il madhi naqis. Ya. Naqis. Ini untuk hal kana. Kana dan wazan dia lah. Kana yakunu kun. Kunta kuntum. Ya. Sodikin termasuk apa? Termasuk apa tu? Ada orang-orang yang. Ada yang. Isim apa? Isim. Isim fa'il. Isim fa'il ya. Sodikin. Orang-orang yang benar. Ini jamak. Kalau mufrad sampai qaf saja. Sodiki ya. Tapi kalau tak ada min, ya, tak ada alif lam, bunyinya sodikun. Fa'ilun ya. Kalau tak ada alif lam baru boleh tak tanwin sodikun. Bila jadi ayat kadang kun, kadang kon, kadang kin, sodikun, kadang sodikon, kadang sodikin. Kalau ada huruf jar jadi bawahlah sodikin ya. Okey, sama lagi ayat 155. Qala termasuk apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Syirbun. Syirbun. Termasuk apa? Minuman. Permainan. Ya, masdar. Ya, dia sudah berbaris dhammah. Ya, kalau dia berbaris atas syirban. Jadi biasa masdar yang kita buat tu baris atas syirban. Tapi kalau jadi ayat, jangan kita sangka dia mesti syirban saja. Dia kadang bertukar jadi sirbin, sirbun macam tu ya. Tanwin. Kemudian depannya syirbu. Termasuk apa pula? Tadi sirbun, ni syirbu pula. Tadi syirbun, ada tanwin ni syirbu. Jadi apa pula? Sama, masdar. Masdar. Kenapa tak ada tanwin? Kalau nahunya sebab dia jadi mudhaf kepada yaumin. Jadi sirbu tu mudhaf, yaumin tu mudhaf ilaihi. Jadi bila jadi mudhaf, dia tak boleh tanwin. Jadi bunyi syirbu yaumin. Tak boleh syirbun yaumin. Tak boleh. Duduk tanwin tak boleh. Jadi satu kena buang. Jadi syirbu yaumin. Maklumin atau naat mengikut. Ya, dia mengikut. Jadi sebenarnya syirbu tu syirbun, syirban, syirbin, sama, masdar. Okey, yang ayat yang ke-156, la tamassu. Termasuk apa? Takkan tak tahu. Nehi, nehi, nehi. Jangan. Fi'il nahi. Fi'il nahi. Kan jangan tu. Kan dalam belajar sorof kan ada satu jangan. Kan? Su'in. Depan dia. Su'in. Termasuk apa agak? Ya, masdar. Su'in. Sebab ada B tu su'in. Kalau tak su'an. Kadang su'un. Ya. Ya'khuza. Ya'khuza. Fi'il mudhari ada ya, takkan tak ingat ya. Alif, nun, ya, ta. Tanda mudhari awal. Alif, nun, atau ya, atau ta.
Itu mudhari. Ya, khuza kan ya tu ya. Ya. Azabu tu masuk apa azabu? Masdar. Masdar. Azaban, azabun, azabin. Tapi di sini kenapa tak ada tanwin azabun? Ya, sebab dia jadi mudhaf. Dia jadi mudhaf. Yaumin tu mudhaf ilaihi, ya. Azim termasuk apa azim? Isim fa'il. Isim fa'il, okey. 157 fa'aqaruha aqaru. Aqaru. Madi. Madi apa tu? Ma'ruf ke majhul? Ma'ruf. Kalau majhul macam mana kita nak buat? Aqaru. Apa tanda madi majhul? Ain depan lagi. Dari kedua baris bawah. Ukiru. Ukiru. Ya. Asbahu. Pen madi nakis. Adik-beradik kana. Asbahu ni adik-beradik kana. Kana amsa asbaha. Dia asbaha. Jadilah mereka. Jadilah. Madinakis. Madinakis. Sama dengan kana. Sebab itu tak ada telah. Jadilah mereka. Nadimin termasuk apa? Ya, isim fa'il. Dia jamak. Dia panjang. Nadi. Itu isim fa'il lah tu. Nadimin, nadimun, fa'ilun. Kalau nak jamak jadikan yanun. Nadimina. Itu jamak lah tu. Ramai. Al-Khazal termasuk apa? Madi. Pen madi. Kan tiga huruf. Madi. Madi ma'ruf ke majhul? Madi ma'ruf. Kalau majhul? Bariskan depan dengan bawah. Ukhiza. Okey, sambung depannya. Wa makana. Kana termasuk apa? Fi'il madhi nakis. Kana. Ya. Aksaru. Isim tafdil. Betul, isim tafdil. Kan aksaru, a'lamu, Mukminin termasuk apa? Isim fa'il. Tapi isim fa'il ni dia lebih daripada 3 huruf. Dia guna mim. Kalau yang 3 huruf macam nadimin, itu 3 huruf. Berasal 3 huruf. Sodikin, macam tadi tu. Itu semua 3 huruf. Tapi kalau yang lebih daripada 3 huruf, dia gunakan mim. Mu'minin, mu'minun, ya.
Okey, itu isim fa'il ya, lebih daripada 3 huruf. Okey. Yang akhir ayat tu iaitu Al-Aziz Ar-Rahim termasuk apa? Ya, isim fa'il sighah mubalaghah. Sebut isim fa'il sighah sod renta. Sod renta bunyinya sighah. Mubalaghah. Mim ba alif lam renta. Mubalaghah. Ta marbuta ya. Ta simpul. Mubalaghah. Apa makna sighah? Sighah bentuk. Bentuk. Sighah maknanya bentuk. Mubalaghah yang melampau. Bentuk yang melampau. Sebab itu kita terjemahkan untuk Allah Maha Gagah. Maha Penyayang. Kita letak makna yang melampau. Maha. Ya. Wazan untuk isim fa'il sighah mubalaghah ni, wazan dia, wazan tu timbangan. Timbangannya bunyinya sama macam ni. Aziz, Rahim, Alim, ya, Jalil, ya, semua bunyi bawah. Ya, pada Allah Taala semuanya isim fa'ilnya digunakan isim fa'il sighah mubalaghah. Untuk Allah. Ya, sebab itu kita tengok sifat-sifat Allah tengok. Ya, Ar-Rahim, Al-Aziz, ya, Al-Jalil, Al-Basit, ya. Sifat Allah 99 semua banyak guna ya. Sighah mubalaghah. Baik, kita sama lagi ayat 160 ya. Kazzabat, telah mendustakan ia. Telah mendustakan ia kaum Lutin oleh kaum Lut. Mursalin akan orang-orang yang diutus. Ingatlah di waktu. Qala, telah berkata ia. Lahum, kepada mereka. Akhuhum, oleh saudara mereka. Lutun, Lut. Ala, adakah tidak? Tatakun, kamu takut. Ayat 162, ini sesungguhnya aku, lakum bagi kamu, Rasulun, seorang Rasul, Amin, yang kepercayaan. Fattaku, maka takutlah olehmu. Allah, akan Allah. Wa ati'uni, dan taatlah olehmu kepadaku. Dan taatlah olehmu kepadaku.
Wama dan tiada. As'alukum. Aku minta kepada kamu. Alaihi atasnya. Min ajrin daripada upah. In tiada. Ajriya upahku. Illa melainkan. Ala atas. Rabbil alamin. Tuhan sekalian alam. Baik, simak semula ya. Ayat kan 160. Kazzabat qaumunu Lutin mursalin. Telah mendustakan ia oleh kaum Lut. Ya, orang-orang yang diutus seumpama Nabi Lut ni. Ia jadi utusan Allah, tapi didustakan oleh kaumnya. Idh qala lahum ahuhum Lutun ala tatakun. Ya, ingatlah di waktu telah berkata ia ni Nabi Lut kepada mereka, ahuhum oleh saudara mereka Lut. Maknanya Nabi Lut berkata kepada saudara mereka atau kaumnya, ala tatakun, adakah tidak kamu takut? Tidakkah kamu takut kepada Allah? Perbuatan-perbuatan ya, yang durjana ini. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kamu seorang rasul yang kepercayaan. Maksudnya, aku ini adalah rasul Allah. Percayalah. Percayalah kepadaku. Fattakullah. Maka takutlah olehmu akan Allah wa ati'uni dan taatlah olehmu kepadaku. Maknanya takutlah kepada Allah. Ya, ikutlah jalanku ini. Ya, jangan terus-menerus kamu yang melakukan perbuatan keji itu. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Dan tiada aku minta kepada kamu atasnya daripada upah. Ya. Aku ya menasihatkan kamu, bukan aku nak minta upah daripada kamu. In ajriya ila ala rabbil alamin. Ya, tiada upahku melainkan atas Tuhan sekalian alam. Begitulah ya seorang pendakwah yang nak berdakwah kepada orang-orang yang bukan Islam. Ya, kita tak boleh mengambil ya apa-apa hadiah daripadanya. Kalau kita ambil hadiah daripadanya, ya nescaya kita sudah termakan budi. Akhirnya kita akan menurut kata mereka, bukan mereka menurut kata kebenaran daripada Allah yang kita bawa. Ya. Baik, kita semak semula kedudukan tata bahasa dia. Kazzabat termasuk apa? Kazzabat. Buka mic. Fi'il ma'ruf ke majhul? Ma'ruf. Kalau majhul? Kuzibat. Okey, mursalin termasuk apa? Tengok terjemah dia. Kalau tak faham, tengok terjemah dia. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi betul. Isim maf'ul. Kan ada di tu. Kan ada di. Kalau isim fa'il dia tak ada di. Ni yang di. Isim maf'ul. Tapi ni isim maf'ul yang lebih daripada 3 huruf. Bukan 3 huruf ya, lebih 3 huruf. Kalau yang 3 huruf, dia bunyi maf'ulun. Maf'ulun macam tu. Ya. Baik, sambung lagi. Qala depannya. Pen apa tu qala? Madi. Ya, tatakun.
Hmm. Ada ta, ada waw nun. Kan senang tanda tu. Mudhari. Mudhari. Ada ta, ada waw nun. Ya. Ha. Ayat 163. Fattaku. Hmm. Tengok makna kalau tak faham. Amar, betul. Ya, amar. Ati uni. Amar juga. Amar. Ayat 164. As'alu. As'alu. Alif di awal. Alif di awal. Hmm. As'alu bukan akan minta, aku minta. Mana akan pula ni? Aku minta. Fi'il apa? Mudhari. Fi'il apa? Mudhari. Kan fi'il mudhari alif nun yata. Alif aku, nun kami, ya ia, tak engkau. Nah ni aku minta. Fi'il mudhari, ya. Mudhari. Ya. Okey ya, kita tengok pada kedudukan tengok kedudukan kita punya latihan macam mana minggu lepas. Latihan minggu lepas. Cuba tengok kedudukan dia. Macam mana betul ke salah ke? Kita tengok. Okey, nombor 1 apa yang dia catat? Baris. Tak. Sod dal ko. Okey, sod dal ko. Nombor 2. Ya, nombor 2. Ha? Nombor 2 tak dapat. Okey, nombor 3. Ain zo Ain zomim. Nombor 4. Ain kofro. Nombor 5. Nun dal mim ke. Ada lagi tak? Oh, 5 ya. Nombor 2 ada ke yang dapat? Nombor 2 siapa lagi yang dapat? Okey. Keputusan semua tak dapat lah, senang Pening kepala. Okey, kita selesaikan nombor 1 dulu. Sampai masdar. Nombor 1. Sodako. Mudhari. Okey, masdar dia. Sarkon atau sidekon ya. Ataupun sidekon pun boleh. Muka surat 184. Ni ambil catatan ya, yang mana tak merujuk tu. Yang tak merujuk dan merajuk, boleh ambil catatan ya. Ambil catatan, semak sendiri ya. Okey, nombor 2. Nombor 2 tak dapat. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. Azu ke Azo? Tak betul tu. Azuma. Tengok kamus tak? Azuma. 242. Okey. Mudhari'nya? Ya, Azumu. Masdar dia? Izoman.
Izoman tu ada alif tak? Zo alif. Izoman, okey. Nombor 242 ya. Okey, 242. Okey, kita ambil lagi nombor 4. Ain kofra apa bunyinya? Akara. Mudhari'nya yakiru. Masdar dia akron. Okey, rujukan dia 245. Catat ya, 245. Nombor 5 Nadima. Ya, kalau kita nak ikutkan kita punya kendak ni nadama ya. Ya. Tapi kita kena tengok kamus, dia tak bunyi nadama, nadima. Mudhari'nya apa? Yandamu. Masdar dia? Nadaman. Ada alif tak? Daman. Tak ada. Jadi mim alif terus. Jadi nadaman. Merujukkan dia 416. Nombor 2 tadi, dia punya apa ni? Perkataannya apa? Makzum. Maklum. Kalau maklum, dia punya tiga hurufnya apa? Tak, tiga huruf. Maklum. Ain lam mim. Alima. Ilmu, daripada perkataan ilmu. Kenapa tak dapat? Ilmu. Ya. Daripada perkataan ilmu, alima mudhari'nya ya'lamu. Mudhari' dia ya'lamu. Masdarnya ilman. Dia punya yang kita jumpa tu, yang kita jumpa dalam Quran tu, maklumun tu isim maf'ul. Isim maf'ul. Jadi baliklah kepada asalnya. Catat ya. Alima. Tapi rujukan dia tak tahu nombor berapa. Cari sendiri. 247. Okey, 247 catatkan. 247. Yang senang pula tak dapat. Mengetahui. Kalau maklum yang dimaklumkan, yang tertentu, yang ditentukan, dah maklum. Kan bahasa kita selalu sebut dah maklum. Dah maklum. Okey, kita habiskan nombor 1 dulu. Sodako yasduku sidqan. Amar nahi, teruskan. Amar dia yasduku. Usduk. Nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Lagi. Tanwin kan. Masdakun, misdakun. Tabdil, mubalaghah. Asdaku, soddakun. Sudiko, yusdaku, bukan yas, yusdaku. Okey ya, nombor 2 dah dapat tadi. Teruskan. Alima ya'lamu ilman. Cuba teruskan tanpa tulis. Tak sempat tulis. Kalau ya'lamu,
I'lam. I'lam bukan a'lam. I'lam. Kalau isim fa'il? Isim fa'il? Alimun. Isim maf'ul? Ma'lumun. Itu yang kita jumpa tu dalam Quran, ma'lumun isim maf'ul. Makan? Zaman alat. Mi'lamun. Okey. Tabdil mubalaghah. A'lamu. Allamun. Dalam Quran kan kadang jumpa Allamul ghuyub. Allamul ghuyub. Tu makna isim mubalaghah. Kemudian madhi majhul, mudhari' majhul. Yu'lamu. Yu'lamu. Okey, nombor 3. Azuma ya'zumu izaman. Amarnya apa? Ya'zumu. Ya'zumu. U'zum. U'zum la ta'zum. Okey. Isim fa'il, isim maf'ul. Azimun, ma'zumun. Lagi ma'zamun, mi'zamun. Tabdil mubalaghah. Ma'zamu, azzamun. Madhi majhul, uzima. Yu'zamu. Okey. Nombor 4, akara yakiru akron. Yakiru. Amar nahi macam mana? Yakiru. Ikir. Ikut mudhari. Ikut mudhari. Ikir la ta'kir. Isim fa'il, isim maf'ul. Ma'kurun. Teruskan, makan zaman alat. Okey, tafdil mubalaghah. Okey, madhi majhul, mudhari' majhul. Okey, cantik. Nombor 5, nadima yandamu nadaman. Yandamu. Indam. Lagi? La tandam. Isim fa'il, isim maf'ul. Isim maf'ul. Makan zaman alat. Mindamun. Tabdil mubalaghah. Madhi majhul, mudhari' majhul. Yundamu. Okey, ya, untuk akan datang latih lagi ya, biar mahir. Sampai jemu ya. Sampai jemu. Okey, untuk akan datang tengok pada ayat selanjutnya, iaitu ayat yang ke 166 ya. 166. Tak, 166 dah biasa tu. Kita cari yang tak biasa. Ya. Okey. 167. Ayat 167 tengok mukhrajin. Mukhrajin. 167. Mukhrajin. Kemudian depannya 168 amali. Kemudian 170
170 ajma'in. Ajma'in. 171 ghabirin. Ghabirin. 172 damarna. Damarna ya. Satu lagi las. Amtorna. Amtorna. Okey, saya tak bagi perkataan 3 huruf, jadi cari dapatkan 3 huruf dalam kamus. 3 huruf ya. Cuba pecahkan sekali lagi. Mungkin yang ni last kot. Ya, lepas tu kita masuk rubai. Ya, kalau boleh habiskan latihan ni betul-betul, pastikan semua dapat. Lepas tu kita nak tingkatkan kepada rubai, 4 huruf pula ya. Okey, sekadar ini dulu. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim.